Dan ada yang memang X menghampiri kosong kan. Jadi betul tak semua jadi kosong kat bawah? Betul kan? Sebab dia asalnya dia dah level yang tu kan. Jadi first kali kita kena factorize lah tiap-tiap soalan ni nah. Meh cikgu bagi seorang sikit untuk buat nah. Kita start dengan Anis. Cikgu tulis nama lah supaya kamu boleh tahu. Ini Anis. Sekejap pen cikgu tak keluar dakwat. Anis B, cikgu bagi kat Fakihah. C, cikgu bagi kat Amira. D, cikgu bagi kat apa? Huda. E, cikgu bagi kat Aisyah. F, cikgu bagi kat Nisa. Nisa. Okey. Cikgu tak tahu susah ke senang lah. Okey. Jadi patutnya kamu dah buat ataupun kamu cuba buat lah. Cikgu nak kamu cuba tahu soalan-soalan ni. Sebab tu kita panggil homework walaupun kita bincang lepas tu. Tapi buat dululah. Jadi sebab kita perlu banyak latihan. Okey. Jadi cikgu tulis kat kertas sebelah ni. Ini dah ready belum? Dah. Okey. Soalan 3A tu macam mana nak buat? Yang atas tu dia faktor. Atas tu faktor keluar apa? X. Okey. Jadi kita keluar X daripada tingkat atas. Apa jadi kat atas tu? X kurungan X tolak 2. X kurungan X tolak 2. Okey betul. Jadi tingkat bawah tu kita buat apa? Kat bawah tu pun saya faktor juga. Betul. Kamu keluarkan X sebab dia ada dua-dua. Ada X kan? Sini ada S. S. Jadi kita buat keluar satu biji X lah. Lepas tu dalam kurungan tu jadi apa? X kuasa 2 tolak 4. X kuasa 2 tolak 4 ni kamu buat apa dengan dia? Tak apa-apa pun cikgu. Tak buat apa-apa pun ke dia. Jadi kalau kata kita ganti tu tak jadi kosong kan? Kalau kita ganti tak jadi kosong dah cukup dah lah kan? Sebenarnya yang ni kalau kamu nampak dia A squared tolak B squared kan betul? Betul. Jadi kita boleh ganti dia dengan apa? X tambah 2, X tolak 2. A campur B, A tolak B kan? Okey. Jadi untuk kes yang ni X tolak 2 dengan X tambah 2. Jadi kalau X tolak 2, X tambah 2 kita boleh potong juga X tolak 2 ke atas ni nampak? Di X tolak 2. X, lepas tu X tambah 2, X tolak 2. Okey, lepas tu buat apa? Potong X tolak 2 tu. Kita akan potong X tolak 2. X potong tak? Potong. Potong lah. Lepas tu kita akan masuk had dia apa? Apa tu tak? Kosong. X menghampiri kosong. Jadi kita akan gantikan X dengan kosong. Jadi kalau kita ganti X dengan kosong, apa yang tinggal? Siapa yang tinggal kat sini lepas kita dah potong-potong ni? 1 per kosong tambah 2, so jadi 1/2. Okey. Dia betul tak jawapan tu? Betul. Betul lah. Kita jawapan belakang lah. Okey. Di B. Apa kena B? Fakihah. Okey. Fakihah mana Fakihah? Ya, dia cikgu. Barat. Jadi had X menghampiri 3 kan. Dia bagi kamu equation yang nampak macam atas bawah tu kita boleh factorize. Betul tak? Jadi tingkat atas tu bila kamu faktor kan dia jadi apa? EQN kan cikgu? Jadi kita EQN kan. EQN tu kita buat penyelesaian Jadi lah. X tolak 3. X tolak 1. Tolak 1. Lepas tu tingkat bawah. X tolak 3. 2X tambah 1. Ni kita boleh potong siapa-siapa? Boleh. Potong siapa? X tolak 3. Okey, kita potongkan dia. Jadi dia tinggal X tolak 1 per dengan 2X tambah 1. Kita boleh masukkan had dia tak? Boleh. Okey, kita masukkan had dia. Dapat apa tu? Dapat 2/7. 2/7. Betul lah ni jawapan dia? Uh-uh. Okey, betul lah. Alright.
Ingat nah, kalau pecahan kita mesti ringkaskan daripada sebutan yang paling ringkas nah. Jadi yang ni betul lah 2/7 kan. Tapi katakan dia 14/7 kita mesti potong lah macam tu lah nah. Okay. Jadi next person C. Amirah. Saya cikgu. Ya. Macam mana nak buat C ni? Dia ada kuasa 3 kat atas tu. Kita faktorkan dia Keluarkan satu BJS lah. jadi X tolak 3 dalam kurungan, lepas Tolak 3. tu kurungan X kuasa 2 tolak 2X. Kamu faktor keluar X tolak 3? Sekali lagi pemfaktoran kamu Amirah. X tolak 3 dengan X kuasa 2 tolak 2X. X kuasa 2 tolak 2X. Kat atas ni? Ya? Oh, sekejap cikgu tengok. Macam mana kamu keluarkan X tolak 3? Tengok balik soalan ni. Cikgu rasa kita boleh pergi cara lebih mudah lagi. Tiap-tiap satu ni ada X kan? Betul tak? Nampak tak Amirah? Amirah? Ya cikgu. Tingkat atas ni semua ada X kan? Jadi kita boleh buat macam siapa tadi? Anis tadi kita boleh bawa keluar X dulu letak luar. Boleh? Kita letak satu biji X kat luar. Faham tak? Oh Amirah. Line kau putus-putus ke? Macam mana cikgu? Ni. Kamu ni soalan C ni kan? Kita tiap-tiap sebutan ada X. Jadi kita boleh bawa keluar satu biji X dulu. Jadi dia akan jadi X kuasa 2 tolak 5X campur 6. Betul tak? Lepas tu kita factorize X kuasa 2 tu. Faham tak? Kita buat macam tu lah bagi kawan-kawan kamu nampak lah. Yang ni mungkin kamu dah simplify kan? Jadi kita bawa keluar satu biji X. Cikgu potong ni nah. Sama je kot. Nanti dapat macam kamu yang cikgu rasa macam kamu bawa keluar X ni dia akan jadi sama lah kan? Okay. Jadi X. Lepas tu kita faktorkan keluar satu X. Nampak tak tiap-tiap suara ada X kan? Jadi dia jadi apa? X kuasa 2 tolak 5X campur 6 kan? Betul tak? Dekat atas tu. Ya. Yang bawah pun sama. Kita boleh bawa keluar satu X kan? Betul tak? Sebab dia X kuasa 2 tolak 3X kan? Jadi X dalam kurungan. Dengan X tolak 3. X tolak 3. Okey, jadi yang dalam ni kita boleh faktorkan sekali lagi. Yang ni kita EQN kan. Kamu dapat apa kalau kamu EQN yang tu? X tolak 3, X tolak 2. X tolak 3, X tolak 2. Jadi dia akan jadi 3 kurungan lah. X saja, X tolak 3 dengan X tolak 2. Lepas tu kita ada kat bawah tu X saja dengan X tolak 3. Kita buat apa? Kita potong. Kita potong yang serupa. Nampaklah? Okey. Jadi sekarang ni kita akan masukkan had kan? Had dia apa? 3. Had dia 3. Jadi apa jadi kat equation tu? Ni equation ni tinggal X tolak 2 je kan? X tolak 2 per X. X dah hilang tingkat bawah kita dah potong. X tolak 2. Dia bawah tu tinggal 1. Jadi apa jawapan dia? 3 tolak 2 sama dengan 1. Jawapan dia 1. Boleh nah? Okey. Kalau kita tengok semua sebutan tu ada X, kita faktor keluar X dulu. Okey. Boleh je kalau kamu nak EQN yang picit 3 degree tu kan. Tapi kamu akan dapat jawapan yang sama lah. Dia akan bagi kamu 3 nilai X kan. Sama je nah. Okey. Jadi seterusnya. Okey, Huda D. Ya cikgu. Yang tingkat atas tu dah comel lah. Yang tingkat bawah tu macam mana kita nak simplify dia? Kita kena darab conjugate. Kita kena darab dengan conjugate. Okey, jadi cikgu tulis dulu. Apa conjugate dia? 3 tambah sek X tambah 9 per 3 tambah sek X tambah 9. Okey, campur sek X campur 9. Okey, jadi apa jadi kat dia? Lepas tu yang dekat atas tu 5X kurungan 3 tambah sek X tambah 9. 5X kurungan. Okey, kita darab terus kurungan dengan kurungan tu kita tulis seadanya kan? Jadi campur. Okey, yang bawah jadi apa?
Yang bawah kita guna A square tolak B square. Betul lah sebab satu tu Dapat. tolak, satu tu tambah kan. Okey, jadi kita jadi apa? 9 tolak kurungan X tambah 9. Okey, betul. Jadi pada siapa-siapa yang tak nampak yang ni A tolak B, yang ni A tambah B ni. A tambah B. Jadi kalau kita darabkan dia akan dapat A square campur B square balik lah. Boleh lah. Okey, lepas tu? Lepas tu saya selesaikan yang bawah. Yang atas sama, yang bawah tu buka kurungan dia. Kita buka kurungan maknanya 9 ni akan potong dengan 9 ni, betul? Tinggal negatif X. Okey, betul. Di atas ni kamu tinggal je. Ini kalau kita ganti dia tak jadi kosong tak apa je kan. Okay, jadi 9 tolak dengan 9 tinggal negatif X. Lepas tu masukkan nilai had dia. Saya potong X tu dulu. Betul. X atas bawah. Okey. Lepas tu baru masukkan nilai had. Dia ada 5 lah kat luar ni. Kamu masukkan X tu kosong kan? Tak apalah. Kosong. Jadi kosong campur 9. Kat bawah ada negatif lagi lah. Negatif 1. Negatif 1. Jadi negatif kat bawah, negatif keseluruhan equation lah. Satu lah kan. Okey. Jadi dapat apa tu? Dapat negatif 30. Negatif 30. Okey. Tu jawapan dia nah. Ya. Alright. E. Okey, Aisyah. Ya, cikgu. Okey. Yang ni macam mana kita nak buat? Kita kena darab dengan conjugate juga. Sama je kan? Okey. 1 Sama. tolak 4 over 2 tolak punca 8 tolak S. Conjugate dia apa? 2 tambah punca 8 tolak X. Okey. Ni yang sign berbeza sign sini je nah. Sign dalam kurungan tu sama nah. Dalam punca bombong lah. Okey. 2 campur punca 8 tolak S. Okey, tingkat atas. Tingkat atas tu bagi bracket dua-dua. Bracket Kita darab. je. Kita tak payah kacau dia. Ni senang lagi daripada soalan set kan sebab dia tak kacau bracket kan. Okey. Lepas tu tingkat bawah sama macam sama kan dia akan jadi sebab memang kita darab conjugate dia akan jadi apa A squared campur B squared kan, jadi dia jadi apa ni? 4 tolak kurungan 8 tolak 8 tolak X. okey. Jadi ingat ni kat sini mesti tolak ni takkan jadi tambah ni. Okey. Jadi lepas tu kita buat apa? Kita buka Yang tingkat bawah tu kita buka dia punya bracket. kita buka bracket dia. Sekejap kita salin balik tingkat atas dia. Dan bila kita buka bracket dia jadi apa ni? 4 X tolak 4. 4 tolak 8 tambah X kan? Betul? Jadi dia akan X tu jadi positif. X tolak 4 sebab 8 ni negatif. Okey, X tolak 4. Atas dengan bawah boleh potong. Okey, jadi yang ni sama jadi kita boleh potong. Lepas tu tinggal yang atas ni lah kita boleh masuk had dia kan? Ya. Jadi had dia X menghampiri 4. 2 campur dengan punca 8 tolak 4 kan. Jadi punca 8 tolak 4 ni punca 4 kan. Jadi 2 campur punca 4. Dapat apa tu? Dapat 4. Dapat 4 lah. Punca 4 tu 2. Okey, betul. Nisa. Last sekali Nisa. Nisa ada tak? Lain Nisa. Okey. Cikgu. Cikgu rasa soalan ni pun sama macam yang soalan Aisyah dengan Huda. Jadi kalau kita nampak cert, first kali kita akan Conjugate. darab dengan conjugate dia. Jadi apa conjugate dia untuk yang ni? Kurungan set X tambah 2 tolak 3. Tambah ke tolak yang sini, sign sini? Conjugate dia. X tambah 2 tolak 3. Okey, conjugate dia sini tolak ke tambah? X tolak 2 tambah 3. Okey, jadi tingkat bawah dia benda yang sama ke berbeza? Sama. Sama sebab kita tak ubah dah. Jadi kita anggap benda ni satu. Faham tak? Sebab kita tak boleh dah. Kalau kita darab dengan satu, nombor dia tak berubah kan sebab tu conjugate kita atas bawah sama. Faham? Okey, jadi apa jadi kat tingkat atas ni?
Darab. Yang ni kita darab tapi sama macam soalan Aisyah dengan Huda tu kan. Yang ni A tolak B kan, betul tak ni? A tolak. Ni yang ni A tambah kan? B. Jadi bila kita darab dia jadi apa? Dia jadi apa? A tolak B darab dengan A tambah B. Apa rule dia? Sama dengan apa? Ni Zat. Dia jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi kalau A tu punca X campur 2 tu kan. Jadi kalau punca kita kuasakan dia jadi apa? Dia hilang punca kuasa. Hilang punca kuasa. Dia akan tinggal X campur 2 kan. Lepas tu kat sini sign dia apa? Tolak. Tolak berapa? B kuasa 2. B kuasa 2. B kita 3 kan. 3 kuasa 2 jadi apa? Sembilan. Kamu tak sihat kau? Alright, tingkat bawah tu kita akan letak dia dalam kurungan saja kan. Jadi X tolak 7 darab dengan set X campur 2 tambah 3. Okey, sekarang ni siapa yang kita boleh simplify dulu? Tingkat atas ke tingkat bawah? Tingkat atas. Apa jadi kalau kita buka kurungan tu? Apa jadi kat tingkat atas tu? X tambah 2, buka je kurungan tu. Boleh? Buka je kurungan tu. X tambah 2 tolak 9. Jadi tambah 2 tolak 9 jadi apa? Negatif 7. Jadi X tolak 7 kat atas. Lepas tu kat bawah pun kita ada X tolak 7. Boleh tak kita potong dua orang ni? Boleh. Boleh kan? Jadi kalau kita potong apa jadi kat tingkat atas ni? Apa yang kita ganti? Jadi dia jadi 1. Dia ada 1 tinggal lah. Okay, jadi orang yang kat bawah tetap duduk bawah. Okay. Alright, jadi sekarang ni boleh tak masuk nilai had kita? Boleh. Boleh. Okay, jadi had kita X menghampiri 7. Okey, apa jadi tu? 1 over punca 7 campur 2 campur 3. 7 campur 2 tu punca berapa? Dapat apa bawah ni? Yang ni punca 7 campur 2 ni punca 9 kan? 3. Punca 9 tu dapat apa? 3. Jadi 3 campur 3 lah tinggal. Jadi 1 per 6. 6. Okey, itu jawapan dia nah. Okey, pandai. Alright, jadi nampak tak sebenarnya bila kita dah tahu dah dia punya cara nak jawab tiap-tiap soalan ni macam tu je dia punya cara dia kan, kaedah dia kan. Jadi kita faktor, jadi kalau dia ada set kita akan darab dengan conjugate. Jadi senang lah ni kita kategori macam mampu buat. Okay. Alright, jadi hari ni kita nak tengok benda baru. Yang ni dah masuk apa yang kita panggil sebagai pembezaan lah. Pembezaan tu ada kaitan dengan had. Jadi sebab tu dia cerita kamu pasal had dulu. Jadi hari ni cikgu banyak akan cerita kepada kamu. Kamu dengar baik-baik nah sebab boleh jadi masuk exam lah pembezaan prinsip pertama. Jadi kalau disebut perkataan prinsip pertama, kamu mesti guna kaedah prinsip pertama. Boleh? Nanti kamu dapat, nanti kita belajar lebih lagi, kita akan ada cara beza yang lebih mudah. Jadi jangan takut lagi bila kamu tengok prinsip pertama ni. Bila dia sebut prinsip pertama je baru kita guna. Boleh? Okey. Jadi kamu dah biasa dengan bentuk-bentuk graf kan kalau kita belajar fizik ke sains ke. Jadi graf yang susah sikit nak analisis tu graf yang bentuk lengkung, betul? Ini graf lengkung ni. Jadi kalau graf tu adalah satu lengkung, dikatakan kita nak cari kecerunan pada titik A ni. Boleh titik A ni. Kita kena buat apa? Kita kena lukis satu garis yang hanya menyentuh titik A sahaja. Betul? Jadi garis tu kita panggil dia sebagai garis apa? Apa nama garis yang hanya menyentuh satu titik? Apa namanya?
Garis apa? Tangent. Kita panggil sebagai tangent. Jadi tangent ni garis yang hanya sentuh titik yang kita nak cari kecerunan ni. Jadi kalau kecerunan lengkung ni dia tak sama kan. Point ni lain, point ni lain, point ni lain. Jadi kalau kecerunan kat A ni dia tak sama lah dengan kecerunan kat titik satu lagi ni. Kan? Jadi kalau kata kita nak kena cari kecerunan pakai graf dan kita kena cari persamaan dia punya lengkung, dia punya kecerunan tangent, dia akan ambil masa, betul tak? Jadi kamu kena cari dia tangent ni untuk titik A. Tapi kalau dia tanya kamu kat sini, kita kena berbual tangent lain. Kan? Jadi sekarang ni kita nak tengok kaedah baru untuk kita approach kita punya kecerunan lengkung ni. Jadi kalau kata kita punya titik ni kita panggil sebagai garis ni, kita panggil sebagai garis tangent kita. Lena, kecerunan yang kita cari, nampak tak ada lukis segitiga. Jadi kita kena cari dua titik pada kita punya garis tu. Macam biasalah kita akan pakai formula Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1 untuk kita cari kecerunan tangent tu. Kecerunan tangent tu adalah kecerunan pada titik A kita, betul? Jadi kecerunan A tu adalah kecerunan tangent. Jadi yang ni cara biasa. Kalau lengkung kita nak cari dia punya kecerunan, kita kena buat garis tangent. Lepas tu kita ambil dua titik pada garis tersebut. Kita pakai formula Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Kita dapat kecerunan dia. Kecerunan untuk titik A tu kat sini adalah sama dengan 4 kan. Okey, lepas tu dia tanya kita kat sini, bagaimana cara cara untuk mencari kecerunan tangent bagi lengkung Y sama dengan X kuasa dia titik lain pula. Jadi kalau kata titik lain, Allah, nanti kita kena buat tangent lain kan. Kata kita nak cari titik B pula. Jadi kalau cikgu tu suruh cari kecerunan banyak titik, kita jadi sakit hati lah sebab kita kena buat banyak kerja kan. Tiap-tiap satu tu kena buat garis yang berbeza-beza kan. Jadi kata kecerunan bagi suatu lengkung menggunakan graf adalah sukar untuk ditentukan dan hasilnya tidak begitu tepat. Betul. Sebab kita kena lukis tangent, kadang-kadang nak lukis tangent yang menyentuh pada satu titik tu satu benda yang sukar. Betul. Lagi-lagi kalau graf kita tu lengkung dia tak berapa cantik macam dulu kita buat lengkung larian kawan kamu kan. Jadi bila nak buat tangent, garis tangent kita sentuh banyak titik kan. Jadi dia jadi tak tepat kan. Jadi terdapat kaedah lain yang boleh digunakan untuk mencari kecerunan bagi suatu lengkung. Jadi sebab tu kita ada kaedah pembiasaan ni nah. Alright. Tadi kita tengok macam mana kita nak dapatkan dia nah. Mana cara senang. Cikgu kena ajar kamu kita tengok gambar ni nah. Yang ni kaedah yang diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton lah. Okey, konsep had. Okey. Jadi katakan kita nak cari kecerunan. Okey, kita nak cari kecerunan tapi pakai idea had ni nah. Boleh? Okey. Macam mana cikgu nak start cerita dia nah? Okey. Dikatakan kita ada titik macam tadilah, kita ada satu titik B, kita ada koordinat tu XY kan. Jadi koordinat XY tu kalau kita lukis tangent pada dia, tangent dia yang ini. Boleh nah? Boleh. Okey. Dikatakan dalam masa yang sama kita ada satu titik C. Boleh? Jadi titik C ni adalah titik yang sangat hampir dengan titik B. Walaupun kamu nampak dia jauh, jadi bayangkan kamu tengah tengok ni dengan elektron mikroskop boleh. Sebenarnya titik tu sangat rapat. Okay. Tapi sebab kita nak bagi mata kita nampak, kita lukis dia agak jauh lah. Jadi dua titik ni sangat rapat. Beza dia hanyalah sebanyak delta X dengan delta Y. Jadi kalau ada perubahan kecil pada X, contohnya X tu campur dengan 0.00001, nombor yang sangat kecil ini kita bubuh dia sebagai simbol delta. Nama simbol ni delta. Jadi perubahan kecil pada X kita panggil dia sebagai delta X. Jadi koordinat C kita tu koordinat yang hampir dengan B, yang bezanya hanya 0.00001. Nampak? Menghampiri titik B lah kita kata nah. Jadi kita kata X campur delta X. Maknanya katakan yang ni 3, yang ni 3.00001. Boleh? Titik yang sangat hampir dengan titik yang first tu. Jadi sama dengan Y pula. Kita koordinat Y tu adalah koordinat yang besar sikit je daripada kita punya nilai Y asal ni. Jadi kita label dia sebagai Y campur delta Y. Boleh nah? Boleh faham nah? Jadi Y campur delta Y. Okey. Jadi sekarang ni kita ada dua titik.
satu ni, okey, lepas tu kita ada line pertama kita, yang ni line tangent kita. Lepas tu kita ada satu lagi line yang kita panggil sebagai, dipanggil apa ni? Kita buat dua garis. Kita buat satu lagi line tu, line yang sambung antara titik B dengan C tu, boleh? Cikgu ambil cikgu punya, apa cikgu pakai. Yang ni format dia apa? Line warna purple. Okay, satu lagi line tu, line yang ni. Yang sambung dari titik B ke C tu. Boleh? Okey, jadi yang ni tak silap cikgu kita panggil sebagai kecurunan perentas lah. Tapi cikgu nak cari kat sini, cikgu tak jumpa. Okey, ada tak dia tulis? Kecurunan perentas. Kecurunan perentas. Oh tak apa, sekejap lagi kita baca. Okey, jadi yang garis ni kita panggil dia sebagai perentas, satu lagi ni tangent. Jadi kamu tengok apa yang berlaku, apa yang dia buat kat kita punya titik C tu. Digerakkan, nampak tak digerak? Digerakkan supaya dia makin lama makin dekat dengan B. Okey, jadi maknanya apa? Maknanya C ni, tadi kan cikgu kata dia adalah satu nilai yang kecil. Yang beza dia sikit saja dengan B ni. Okey, dan kita sambungkan dua-dua orang ni, kita dapat line yang ni kita panggil sebagai perentas lah. Boleh, perentas. Okey. Kalau kata C ni, kita bagi nilai dia lagi hampir, dia punya line ni akan berubah jadi line yang bawah ni, betul? Dia akan bergerak. Lagi hampir dia akan jadi line yang bawah ni lagi. Kalau dia sangat-sangat hampir, maknanya X campur delta X menghampiri kosong, maksudnya dia tak ada beza sangat dengan kosong. Mungkin beza dia nano je, nano sikit je kan, sikit je beza dia. Line perentas ni akan duduk pada garis tangent ni. Betul tak? Nampak tak cikgu punya analogi tu? Jadi mana tangan cikgu. Jadi kalau dia ni, kalau kata C1 ni dia akan turun kan, dia akan move. Okay, mana? Okay. Jadi dia akan move, dia akan jadi gaya ni pula. Makin lama, makin kecil delta X ni, bila delta X ni menghampiri kosong, maksudnya C ni makin lama makin hampir dengan titik B ni, makin hampir nilai dia. Garis perentas kamu tu, makin lama makin sama dengan garis tangent kamu tu. Sampai kata, kita tak nampak beza dia dengan mata kasar kita. Kita boleh kata dia dengan B tu adalah satu garis. Tapi kita masih tak boleh kata dia satu garis kan, sebab dia dua titik yang berbeza. Itu konsep had tu lah. Dua titik berbeza yang tak sangat berbeza. Berbeza dia mikron saja, sikit saja, sampai kita boleh kata kedua-duanya adalah sama. Jadi kalau kita kata sama ni, kita kata sama yang kerenting ni, boleh? Sikit lagi nak sama. Boleh nah? Tapi kalau ikut konsepnya, dia titik yang berbeza. Dia ada dua titik. Boleh nah? Jadi bila dua-dua tu sama, kita boleh cari kecurunan. Macam mana kita kata, kita boleh cari kecurunan pada titik B tu dengan konsep Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1, dan dia adalah benar dengan syarat delta X kita menghampiri kosong. Faham tak? Jadi kita mudahkan kerja kita, kita boleh guna formula ni. Y2 tolak Y1 ni untuk cari lengkung dengan syarat dua titik tu beza dia adalah sikit saja. Nah, itu konsep pembezaan. Jadi mari kita tengok dia punya kaedah dia. Jadi tadi balik pada kita punya soalan ni kan sama lah. Jadi kalau kata titik yang ni, titik kedua kita akan label dia sebagai X2 dengan Y2 kan. Jadi yang ni titik X1, Y1 kan. Jadi bila kita nak cari kecurunan dua titik tu, kita akan pakai formula Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jadi sebenarnya kita bukan cari kecurunan dua titik, kita dapat kecurunan ini sebab diorang ni sangat-sangat hampir. Boleh nah? Sampai kita boleh kata beza dia kecil sangat, dia betul. Okay? Jadi benda ni walaupun kamu nampak macam takkanlah dua titik tu sama dengan satu titik, tapi yang ni kaedah yang dapat jawapan yang benar. Faham? Dah test dah. Okay, jadi memang kita guna kaedah ni lah untuk cari kecurunan lengkung sebenarnya. Nah, okay, mari kita tengok macam mana formula dia. Okay. Jadi kecurunan lengkung di titik B adalah sama dengan kecurunan tangent BT apabila nilai had
delta Y over delta X tu bila delta X tu menghampiri kosong macam cikgu cakap tadi. Bila delta X ni sangat-sangat kecil sampai dia hampir dengan kosong, dia akan jadi overlap boleh dengan titik B ni. Tapi dia dua titik berbeza kan. Jadi kecerunan perentas tu akan jadi sama dengan kecerunan tangent tu pada point tu. Boleh nah? Maknanya kita boleh pakai konsep garis lurus untuk cari tangent. Nah, faham? Nah, tu dia punya magicnya. Alright, jadi kalau kita nak tulis dia secara lengkap, ni nah. Dia kata kat sini, kita pakai simbol untuk kita punya kecerunan tangent tu, boleh nah? Jadi kecerunan titik B tu, kecerunan tangent gitu, itu kita bubuh dia simbol dy over dx. Boleh nah? Beza. Ni dy over dx ni kecerunan tangent kamu. Nah, boleh. Apa dia kata ni? Terbitan pertama bagi fungsi terhadap x ditandakan dengan simbol dy over dx. Boleh nah? Jadi nama lain dia kita panggil dia kecerunan tangent gitulah. Okey, kecerunan tangent yang magic ni adalah sama dengan delta y over delta x apabila delta x menghampiri kosong. Dan yang ni cara dia untuk kita terbitkan dia. Jadi dia kata fx campur delta x tolak dengan fx, y2 tolak dengan y1 lah ni over x2 tolak x1. Nanti kita tengok kenapa x2 tolak x1 ni jadi delta x saja. Jadi bila kita gantikan delta x dengan kosong, kita dah dapat dah kecerunan tangent kita. Magic. Okay. Dan lagi magic dia nanti kamu akan dapati formula dia kita boleh simplify kan sampai dia jadi benda yang sangat mudah. Macam kita pun tak boleh bayang, macam ni saja nak cari kecerunan lengkung. Jadi kita dah jadi power dah masa tu sebab kita boleh cari kecerunan dan maklumat daripada apa bentuk graf yang wujud pun. Sebab kita ada konsep pembezaan ni. Alright, kita tengok. Selalunya kalau kata fx ni dia akan bagi dalam bentuk equation lah macam ni kan. Jadi katakan x kuasa 2. X kuasa 2 ni satu lengkung lah, betul? Satu lengkung yang macam mana? Yang paling simple dalam dunia lah. Okay. Jadi macam mana kita nak cari dia punya kecerunan tangent dia? Kita boleh pakai konsep yang tadi cikgu cakap tu. Jadi cara cikgu ajar kamu, cikgu tak ikut terus idea ni sebab cikgu nak kamu faham lebih kepada kamu hafal. Boleh nah? Jadi kita pakai konsep yang kita ada dua titik, okay, x dengan macam tadi kan kita ada dua titik B dengan C dan kita akan masukkan dalam formula y2 tolak y1 over x2 tolak x1 dan simplifykan dia. Last sekali kita akan gantikan dx tu dengan kosong sebab dx menghampiri kosong, delta x kamu, dan kita akan dapat jawapan kecerunan tangent tu. Boleh nah? Kecerunan tangent adalah sama dengan kecerunan perentas apabila delta x menghampiri kosong. Boleh nah? Okey. Jadi katakan kita punya equation yang inilah fx kita sama dengan x kuasa 2 kan. Jadi fx ni y kita kan, betul tak? Y. Jadi y kita yang x kuasa 2. Jadi x kita tu apa? Kalau y kita x kuasa 2 sebenarnya x kita tu apa? Jadi apa koordinat yang kita boleh bubuh kat sini? Jadi fx sama dengan x kuasa 2 kan. X kuasa 2 tu nilai y. Jadi x kita x lah. Boleh nah? Y kita dalam sebutan x adalah x kuasa 2. Faham? Boleh? Jadi kalau titik C ni titik yang hampir dengan titik B, macam mana koordinat titik C ni? Apa yang kita boleh tambah kat dia? Delta x. Jadi x ni x campur delta x. Y ni kita dah tulis dia dalam sebutan x kuasa 2 kan. Jadi dia jadi apa? Y tu jadi apa? Kuasa 2 tambah delta x kuasa 2. X kuasa 2 campur delta x kuasa 2. Ya, betul lah. Sebab apa? Sekarang ni x, sekarang ni kita punya x tu x campur delta x kan. Jadi x campur delta x. Jadi kalau kata kita punya fx tu x kuasa 2, sekarang ni x kita tu x campur delta x kan. Jadi kita punya y tu x campur delta x kuasa 2. Faham tak? Sebab kita tulis dia dalam sebutan x. Kuasa 2 ni kat luar. Boleh? Jadi kita punya koordinat x tu x campur delta x. Y kita tu x campur delta x kuasa 2. Cikgu padam ujung. Betul-betul boleh balik. X campur delta x kuasa 2 tutup kurungan. Boleh nak?
Jadi ini kita punya X1, Y1. Yang ni kita punya X2, Y2. Faham tak? Faham tak kenapa ada X campur delta X kuasa 2 kat luar? Sebab X kita X campur delta X. Faham tak? Ini X. Jadi bila X tu kuasa 2, X kita sekarang ni X campur delta X. Jadi dia jadi X campur delta X kuasa 2. Boleh nak? Okay, jadi sekarang ni kita nak tulis je macam kita cari kecerunan perentas. Kita boleh. Jadi kecerunan perentas kita. Okey, kalau dalam simbol, kenapa dia jadi delta Y over delta X? Tu yang kita tengok. Jadi kita ada X dan kita ada X campur. Kita ada X dengan kita ada, yang ni yang asal kita ada Y. Lepas tu kita ada point kedua kita. Cikgu nak tunjuk kamu kenapa simbol dia yang ni jadi yang ni. Nah, okey. Yang ni X campur delta X. Yang ni X. Cikgu rasa kita kena tulis atas kertas lain lah. Cikgu pindah lah. Yang ni Y campur delta Y kan. Ya, kita tutup yang ni. Mari kita cek sendirilah. Sekejap lagi kita patah balik kat buku tidak senang. Okey. Jadi kecerunan perentas kita. Okay, jadi kita ada 2 point. Kita tulis balik je Nana. Ni kalau kamu nak salin, kamu salin kat sini. Okay, X, Y dengan X campur delta X. Y campur delta Y. Jadi yang ni S1, Y1. Yang ni S2, Y2 kan. Okay, jadi Y2. Sebab dia garis lurusan, jadi dia Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Jadi dia sama dengan apa? Y campur delta Y tolak dengan Y over X campur delta X tolak dengan X. Y potong dengan Y, X potong dengan X. Jadi kecerunan perentas kamu adalah delta Y over delta X. Boleh? Jadi kecerunan perentas delta Y over delta X. Jadi spesifik pada soalan tadi. Tadi Y sama dengan X kuasa 2. Jadi sekarang ni kita nak cari delta Y over delta X. Kita kecerunan perentas kita tulis dua koordinat kita dulu. X dengan X kuasa 2 dan X campur delta X dan ni kena bawa dua kurungan. Betul je tulis. Betul lah. X campur delta X kuasa 2. Okay, yang ni pun sama. Ini X, Y, yang ni X1, Y1, X2, Y2 kan. Jadi Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Kita akan dapat apa? Bawah ni betul tak kita akan dapat delta X saja. Sebab yang ni sama dengan yang atas ni. Betul? Di bawah tu dia akan jadi delta X. Tak ada masalah. Di atas tu dia akan jadi Y2 tolak Y1 kan. Dia akan jadi X campur delta X kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2. Boleh? Okey. Jadi kalau kata kita nak ganti delta X sama dengan kosong sekarang, boleh ke tak boleh? Tak boleh kan? Sebab nanti dia akan jadi kosong kat bawah kan. Jadi kita kena selesaikan sikit dulu sampai kita dapat bentuk yang lebih ringkas. Boleh? Okey, jadi ni kita kena kembang. Nak suka ke tak suka kita kena kembang kan. Ini kita kena kembangkan dia. Dia jadi dua orang. Bawah ni jadi delta X. Okey, jadi ni kuadratik macam biasa kita akan darabkan X darab X jadi X kuasa 2. X darab delta X jadi X delta X. Boleh? Lepas tu X campur delta X jadi X delta X lagi. Lepas tu delta X darab delta X jadi delta X kuasa 2 tolak X kuasa 2 over delta X. Okey. Di ni benda yang sama dua kali kan. Jadi dia akan jadi 2X delta X. Jadi ini banyak simbol. Tulis comel-comel supaya delta kamu tak nampak macam 8. Boleh? 2X delta X campur dengan delta X kuasa 2 tolak X kuasa 2 over delta X. Okay. Jadi macam mana kita nak memudahkan ni? Kita tengok yang mana yang kita boleh hilangkan dia. Siapa yang kita boleh hilangkan kat sini? X kuasa 2. Jadi dia ni boleh hilang. Kamu mesti risau. Kalau X kuasa 2 hilang tinggal yang ada delta X kan? Okey, jadi sekarang ni tinggal 2X delta X campur delta X kuasa 2 over delta X. Jadi semua orang ni ada delta X kan? Betul tak kita boleh potong delta X tu sekali untuk tiap-tiap orang ni?
Boleh kan? Jadi maknanya kita bahagi semua orang dengan delta X kan. Jadi delta X ni hilang. Delta X ni tinggal 1. Delta X ni akan hilang. Jadi tinggal apa jawapan dia? 2X. 2x tambah delta x. Okay. Bila dah sampai sini, yang ni adalah delta Y over delta X. Kamu punya kecerunan perentas kan? Jadi macam mana kita nak dapat kecerunan tangent kita tadi? Kita tulis dia punya formula dia. dy over dx adalah sama dengan delta Y over delta X apabila had delta X menghampiri kosong 2X campur delta X. Jadi siapa yang kosong sekarang? Siapa akan jadi kosong? Ni kan? Delta x. Jadi apa jawapan dia? dy dx itu sama dengan apa? 2x. Ini jawapan dia. Okey, dah. Nampak? Okey. Nanti lepas ni kita ada kaedah mudah. Macam mana x squared tu jadi 2s? Nampak tak dia punya kuasa tu letak depan? Nampak tak? Jadi nanti sekejap lagi kita akan ada soalan lebih mudah lah. Kamu faham tak kaedah cikgu cerita ni? Siapa yang tak faham? Rumit tak pada kamu? Pada cikgu seronok sangat. Cikgu, kamu tak dengar cikgu excited sangat mengajar macam ni. Okey. Mari kita tengok soalan seterusnya dari buku teks kita lah. Alright. Mana dia? Okey. Sama lah. Jadi kalau kamu buat kaedah dia, sama je lah macam cikgu ajar tu, cuma kamu nampak tak dia mungkin simplifykan sikit. Okay, jadi kamu tak nampak dia macam kamu buat Y2 tolak Y1. Sebenarnya kamu tengah buat Y2 tolak Y1. Jadi cikgu suka kita buat kaedah macam ni sebab kita tahu kita tengah buat apa. Faham tak? Jadi kita buat berdasarkan kita punya kefahaman. Bukan berdasarkan kita punya hafalan. Ni sekarang ni kamu tahu delta Y over delta X tu kecerunan perentas. Dan yang ni formula dah, kecerunan tangent adalah sama dengan kecerunan perentas apabila delta X menghampiri kosong. Boleh? Dua-dua tu jadi sama. Maksudnya kamu dah dapat dah nilai kecerunan tangent kamu tanpa kamu lukis garis tangent dan graf. Boleh? Jadi kita dapat semata-mata dengan kita solve equation tu secara matematik. Kita tak payah tengok pun graf rupa macam mana. Okey, itu magic dia. Okey, mari kita tengok soalan lah. Jadi kalau kata dia nak kecerunan yang spesifik, kan dy over ds sama dengan 2s kan? Jadi katakan kita nak tadi lengkung titik B tu, patut B tu 39. Kita masukkan koordinat x ni, kita tahu dah. Oh, kecerunan kat point ni, kecerunan tangent dia adalah 2 darab 3 adalah sama dengan 6. Tapi sebab dia satu formula, dia fungsi kecerunan. Boleh? Fungsi kecerunan. Maknanya kita boleh cari titik C, titik D, titik siapa-siapa pun pada lengkung tu dengan kita masukkan koordinat dalam kita punya equation dy dx. Dia fungsi kecerunan. Cikgu label dia tadi sebagai apa? Belum lagi. Dia fungsi kecerunan tangent. Fungsi tu maksudnya dia equation untuk dapat sebarang titik pada graf lengkung. Kita dapat equation. Jadi bila kita dapat equation, kita boleh masuk je koordinat x tu, kita akan dapat magic. Secara magic ni semua maklumat daripada lengkung tu. Boleh kat mana-mana point, tak kira point tu susah ke senang ke, kita hanya masukkan di dalam formula dy dx tu, kita dah dapat dah. Alright. Jadi yang ni contoh 3. Jadi kalau kita tengok kaedah dia sama je lah tapi kalau kata kamu buat sendiri pun boleh. Jadi kita copy soalan ni, lepas tu kita jawab sendiri lah. Kamu boleh tengok balik apa beza kaedah cikgu dengan kaedah dia. Jadi rasa beza kaedah dia selesaikan dy tu dulu, nampak tak? Lepas tu sekejap lagi baru dia letak semua orang sekali kan. Jadi cikgu terus tulis 2 tingkat kan. Ini sama je lah Okay. Jadi ambil cikgu print screen kan. Copy. Dah berapa helai tinggal cikgunya ni? Habis dah apa? Ada satu page lagi, cikgu buka page lain lah. Paper. Okey, jadi semua ni kita nak cari dengan prinsip pertama Jadi maknanya kita kena cari kecerunan perentas dulu. Daripada kecerunan perentas tu kita akan cari kecerunan tangent dia Okey. Okey, mari kita start dengan yang A ni. Di first kali macam tadi kita akan tentukan 2 titik kita, boleh? Jadi titik pertama kita tu apa dia koordinat dia? Ini first kali kita akan cari delta y over delta x dulu. Kalau dia kata y sama dengan 3s,
Apa koordinat titik pertama kita? Apa koordinat titik kedua kita? X 3X. Betul, X, 3X. Jadi yang satu lagi ni apa? X tambah delta X. X campur delta S. Y dia akan jadi apa? 3X campur delta 3X. 3 kat luar kan? Macam ni kan? X campur delta X. Jadi kalau kita kembangkan dia, kita akan dapat 3X campur 3 delta S. Nah? Jadi macam biasa kita nak label boleh. Kalau tak nak label pun boleh. Yang ni koordinat 1 kita, yang ni koordinat 2 kita. Jadi kita punya kecerunan perentas kita delta Y over delta X adalah sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. X2 tolak X1 semestinya dia akan jadi delta X kan. Jadi tingkat bawah tu dia akan jadi delta X. Tingkat atas dia jadi apa? Dia jadi 3X campur 3 delta X tolak dengan 3X. Jadi dah nampak dah apa yang kita boleh potong. Apa yang hilang? 3X. 3X potong lah. Okey, jadi tinggal 3 delta X over delta X. Jadi apa tu? 3. Jadi untuk kes yang ni delta X terus hilang. Boleh lah sebab kamu tahu tak 3X ni dia garis lengkung ke garis lurus? Dia lengkung ke lurus kalau Y sama dengan 3X? Lurus. Lurus. Jadi kalau lurus kecerunan dia hanya satu nilai. Boleh. Jadi kita terus dapat nilai kecerunan. Dia kecerunan dia betul tak ni Y sama dengan MX? Kecerunan dia 3. Betul? Jadi bila kita buat kita punya delta Y over delta X, kita akan dapat 3 saja. Dia punya X dia akan hilang sebab dia tak jadi fungsi kecerunan. Kita ada satu saja nilai kecerunan. Jadi kalau kita nak tulis dy over dx, dia akan jadi samalah bila delta y over delta s had dia menghampiri kosong. Jadi kalau kita masukkan delta s, dah tak ada delta s kan, jadi dy dx kita adalah sama dengan 3. Maksudnya graf kita tu graf garis lurus dengan kecerunan 3. Garis lurus hanya ada satu kecerunan. Jadi kita tak akan dapat dalam sebutan X. Boleh nah? Jadi sebab tu jawapan dia 3 sahaja. Okay, kita tengok yang seterusnya. Yang ni lengkung kan? Jadi kita akan dapat fungsi kecerunan. Boleh nah? Kita dapat equation kecerunan yang kita boleh guna untuk cari titik-titik lain pada lengkung kita. Jadi yang ni kita punya koordinat apa ni? X 3X kuasa 2. X 3X kuasa 2. Satu lagi. X campur delta S dengan 3 darab X campur delta X kuasa 2. Boleh? Jadi kalau kita ada 3 kat depan dengan kuasa 2, siapa kita buat dulu? Siapa buat dulu? Siapa kena kembang dulu? Kuasa 2 ke 3? Kuasa. Kita sentiasa kena buat kuasa dulu. Kamu tak boleh masuk 3X ni baru kamu kembang. Salah nak. Kuasa 2 dulu baru kita masuk 3. Okey, jadi X1, Y1, X2, Y2. Jadi delta Y over delta X kita sama dengan Y2, 3X campur delta X kuasa 2 tolak dengan Y1 over X. X campur delta X tolak X ni dapat delta S kan? Okey, ni kena kembang lah. Kembang macam tadi kan? Okay, jadi kalau kita kembang tu kita dapat apa tadi? Ingat tak? Siapa ingat? Dapat apa? Dapat S kuasa 2 kan? Campur apa? Dua delta X. 2X delta S. Sebab apa? Sebab X darab delta S kan? Jadi X dx tu 2 kali, jadi dia 2X delta X. Okay, nah? Campur dengan ujung Delta X kuasa 2. Delta S. Kita bokongan sebab supaya kamu nampak delta S tu kuasa 2 orang ni. Tapi sebenarnya dia satu benda lah. Kita letak dia macam tu. Okey, nanti kamu ingat X tu saja kuasa 2 kan. Lepas tu kita darab 3. Jangan lupa dia ada tingkat bawah lah. Jadi kita darab 3.
kita dapat 3x kuasa 2 campur 6x delta x campur 3 delta x kuasa 2 tolak 3x kuasa 2 delta x potong 3x square kan. Okey, sama je. Lepas tu kita akan bahagikan semua orang dengan delta s sebab kita tak nak ada kosong kat bawah ni kan. Potong, potong, potong. Jadi tinggal apa? Apa yang tinggal? Enam S 6S lagi? tambah 3 delta X. 3 delta X. Tu je kan? Okey, jadi ini delta Y over delta X kita. Ingatlah kita tulis dy over dx adalah sama dengan delta Y over delta X apabila had delta S menghampiri kosong. Jadi maksudnya kita kena gantikan delta S dengan sifar. Okey, jadi apa jawapan dia untuk dy dx ni? 6x. Ni jawapan dia. Simple je lah. Jadi kalau 6S, kalau kamu perasan, dia sama dengan kuasa ni bawa depan. Nampak? 6S. Jadi lepas ni kita ada formula. Kita buat yang ni. Yang ni nampak susah sebab dia ada kuasa 3. Kalau dia ni kuasa 3, sehari yang ni akan jadi kuasa 3 lah. Jadi takat ni kalau prinsip pertama paling susah dia takat kuasa 3 je lah. Kita kena kembang kurungan tu kuasa 3. Memang cikgu tulis kat bawah. Y sama dengan 3S kuasa 3. Okey, kuasa 3. Okey, jadi kita punya koordinat pertama kita X campur X dengan 3S kuasa 3. Boleh? Boleh ingat? Okey, lepas tu kita punya koordinat kedua kita X campur delta S dan 3X campur delta X kuasa 3. Boleh lah? Okey, jadi kuasa 3 untuk kes yang ni. Okay, jadi delta Y over delta S kita sama dengan 3X campur delta S kuasa 3 tolak 3X kuasa 3 bagi dengan delta S. Jadi kuasa 3 kena kembang 3 kali. 3X campur delta S, S campur delta S, X campur delta S tolak 3X kuasa 3 over delta S. Macam nak kembangkan kurungan kuasa 3 ni? Kita kena kembang 2 kali, lepas tu kita akan kembang sekali lagi kan? Jadi dua orang ni jadi macam tadi tu kan? X kuasa 2 campur 2X delta S campur delta S kuasa 2 darab dengan X campur delta S tolak 3S kuasa 3 over delta S. Okay, jadi sekarang ni kita akan masuk sekali lagi. S kuasa 2 darab S jadi S kuasa 3. Lepas tu X darab dengan delta X jadi X kuasa 2 delta X. Lepas tu next number pula 2X delta X darab X. Jadi apa? 2X kuasa 2 delta X. 2X delta X darab delta X. Jadi apa? 2X delta X kuasa 2. Betul ya? Okay. So yang belakang ni pula delta X kuasa 2 darab X. Jadi apa? X delta X kuasa 2. Delta X kuasa 2 darab delta X jadi delta X kuasa 3. Habis dah? Okey. Tutup sebab ada 3 kat luar ni. Tolak 3X kuasa 3 over 8X lah. Okey. Okey, mari kita tengok siapa yang kita boleh kumpulkan. Ada tak? Dua orang ni sama. Ya, sebab dua-dua orang. Dua-dua orang ni X delta S kan? Jadi dia jadi 3X delta S kuasa 2 lah. Lepas tu yang ni sama dengan yang ni kan? Sama kan? Sebab S kuasa 2 delta S yang dapat S kuasa delta S jadi dia jadi apa tu? 3 juga betul? 3. Okay. Ini tak luar-luar S kuasa 3 campur 3X kuasa 2 delta S. Kamu boleh try sendiri lah, takut cikgu tersilap careless. Yang ni dua orang ni sama. Jadi dia jadi 3X delta X kuasa 2 campur delta S kuasa 3. Lepas tu belakangnya ada negatif 3X kuasa 3 over delta X.
Kalau dia ada 8 lepas tu dia ada delta, kamu akan jadi confused lah. Okay. Jadi sekarang ni kita darab semua orang dengan 3. 3x kuasa 3 campur 9x kuasa 2 delta x campur 9x delta x kuasa 2 campur delta x kuasa 3. Bodoh dah tulisan. Tolak 3x kuasa 2, 3 over delta x. Okay, kita potong mana yang boleh potong. Lepas tu kita potong delta x biji. Okay, jadi dia jadi apa tu? 9x kuasa 2 campur 9x delta x campur 3 delta x kuasa 2. Tinggal tu kan? Okay, jadi yang ni delta y over delta x kamu. Okay, dah siap dah ni. Sekarang ni kita cari dy dx kita. Dia sama dengan delta y over delta x had x menghampiri kosong. Jadi bila kita masuk had menghampiri kosong tu, kita dapat apa? 9x Kosong kan? Yang ni apa? kuasa 2. Ini pun kosong kan? Sebab 3 kosong kuasa 2 kan? Jadi jawapan dia 9x kuasa 2. Ni dy dx kita ni. Kita check. Jauh ni cikgu pergi. Okay. Ni kalau kita pergi sini dia jadi 9. Jadi kuasa dia tolak 1. Boleh? Jadi kuasa dia tolak 1. Jadi dia akan jadi kuasa 2. Betul lah. Jadi jawapan dia 9x kuasa 2. Boleh ya? Boleh? Ini susah sikit lah. Jadi kalau kita buat kamu kena careful sikit lah. Tapi kalau yang ni contoh. Jadi memang kita skor berapa kelas kita? Sampai ke 12 kan? Okay, sekejap. Ni kita tengok balik dia punya. Sama lah ni. Kamu nampak ni kerenting-kerenting ni. Macam huruf Roman kamu ya. Macam tak macam belajar matematik kan? Okay. Ni sama tak macam yang kita dapat tadi. 9x kuasa 2 campur 9x delta x campur 3 delta x kuasa 2. Sama kan? Sama kan? Sama lah. Jadi bila kita masuk kan. Okay. Tapi walaupun susah, cikgu rasa puas hati lah. Benda ni bagi kita rasa kepuasan yang tak ada pada subjek lain. Okay. Bila kita buat benda yang nampak pada orang lain tu bukan matematik kan. Okay. Jadi 9x kuasa 2 lah. Okay. Okay, mari kita buat soalan ni sama-sama. Okay. Jadi cikgu akan bagi kamu seorang sikit. Kita berlatih. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Rasa tak sempat nak buat semua kan? Kita buat yang cikgu rasa yang susah sikit. Kita akan buat yang E, F, G, H. Betul? Kita akan buat 4 biji kat bawah tu. Ke kamu nak buat dia sebagai homework? Tak apa, kita buat sama-sama lah. Okay. E, F, G, H ni lah. Okay. Jadi sebab atas ni senang cikgu rasa. Bawah ni susah, kita buat yang susah. Jadi cikgu bagi seorang satu. Cikgu bagi kat yang belum kena lagi lah. Fakihah. Ini dia negatif lah. Okay. Lepas tu yang ni cikgu bagi kat Safwatul. So yang ni cikgu bagi kat Nurin. Yang ujung ni cikgu bagi kat siapa? Umairah. Kamu dapat 1 per S. Okay. Fakihah dah kena tadi. Dah Fakihah? Dah cikgu. Cikgu tukar online lah. Cikgu tukar. Kamu dah kena. Cikgu bagi kat Izzah. Izzah dah kena tadi. Belum Izzah belum kena kan? Belum. Okay. Jadi Izzah kena soalan pertama. Izzah, kamu tolong cikgu. First kali kita keluarkan 2 koordinat dia. Okay. Y sama dengan negatif X kuasa 2. Apa koordinat pertama kita? X tu kena ada negatif juga ke cikgu? Kalau X tak ada. Yang ni Y kan? Untuk koordinat. Untuk saja. Koordinat Y saja. Jadi X kamu adalah? X negatif X kuasa 2. Okay. Jadi apa koordinat kedua kamu? X tambah delta X. Y kamu apa?
negatif. Yang ni kita gantikan dia macam ni ya. Jadi dia akan duduk kat situ kan. Jadi sekarang ni X kita adalah X campur delta X. Jadi dalam kurungan tu kita kena ganti dengan apa? Delta. Kurungan tu yang ni. Ni X kan? X. Jadi Y dia akan jadi X campur delta X kuasa. Kuasa 2. Gitu lah. Ingatlah. Jadi sebab sekarang ni X dia. Jadi bila kita substitutekan dalam ni, dia akan duduk kat tempat X ni lah. Jadi dia akan jadi negatif X campur delta X kuasa 2. Okey, sekarang kita nak cari kecerunan perentas kita. Delta Y over delta X sama dengan apa? Negatif X tambah delta X kuasa 2. Tolak negatif X kuasa 2. Okey. Dekat bawah? Delta X. Okey. Kamu ingat tak tadi kalau kita kembang kuasa 2 tu dia jadi apa? Ingat tak? X kuasa 2. X kuasa 2. Lepas tu? 2 delta X. 2X delta X. Sebab apa? X darab X dengan delta X. delta X. 2X delta X. Ya. Ujung? Campur? Tambah delta X kuasa 2. Okey. Delta X kuasa 2. Okey. Lepas tu belakang ni tolak-tolak jadi? Tambah X kuasa 2. Okey. Ni bawah sama delta X. Okey, jadi dalam ni kita kena masukkan negatif sign ni kan? Jadi dia jadi apa tu? Negatif X kuasa 2. Negatif X kuasa 2. Tolak 2X delta X. Tolak delta X kuasa 2. Tambah X kuasa 2 over delta X. Okey, sekarang buat apa? Delta X. Sekarang buat apa? Bahagi delta X. Bahagi delta X, satu lagi apa yang kita boleh tolak ni? Apa yang hilang? X kuasa 2 dengan X kuasa 2. Ini hilang kan? Lepas tu kita bahagi semua orang dengan delta X sebab kita tak nak kosong kat bawah kan. Jadi potong. Yang ni tinggal apa? Sebiji. Negatif. Okey. Jadi delta Y over delta X kita dapat apa? Cuba kamu tengok apa yang tinggal. Negatif 2X. Tolak delta X. Tolak delta X. Tingkat bawah habis kan? Persatu kan? Okey. Jadi sekarang ni saya nak tulis dy dx kita. Negatif 2X. Sabar. Kena tulis statement ni. dy over dx sama dengan apa? Hat. Sama dengan delta Y over delta X apabila hat siapa? Menghampiri kosong. Delta X menghampiri kosong. Boleh? Statement kena tulis lah. Okey. Jadi kita akan masukkan kosong kat delta X kan. Jadi jawapan dia apa? Negatif 2X. Jadi dy over dx kita sama dengan negatif 2x. Boleh nah? Okey. Betul tak cara kita tulis tu? Ya, okey. Cikgu tulis terbalik lah. Patutnya kita tulis hat menghampiri kosong dulu, lepas tu. Okey. Kamu tulis sini lah. Jadi cikgu selalu baca dy dx tu dulu kan. Delta y over delta x tu. Jadi, tapi kalau terbalik pun cikgu rasa diterima jugalah. Asalkan kamu tulis semua benda lah. Okey. Jadi, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Safatul. Mana Safatul? Ada cikgu. Amel tolong cikgu. Y sama dengan 2x kuasa 3. Jadi apa koordinat pertama dengan kedua dia? X. 2x kuasa 3. Yang tu yang sama. satu. Okay, yang kedua? Lepas tu X tambah delta X.
2 darab X tambah delta X kurungan kuasa 3. Allah, siapa tu kena kuasa 3. Okey. Jadi delta Y over delta X sama dengan Y2 tolak Y1 kan? Jadi siapa tolak siapa? Y tu 2 darab X delta tambah delta X kuasa 3 tolak 2X kuasa 3 Okey, per delta X. okey. Mari kita kembang ni. Jadi kamu ingat tak bila dia kuasa 2 dia jadi apa? Macam tadi Izzah punya tu. Oh, sorry. Masa dia kuasa 2 dia jadi apa dalam ni? Kita akan darabkan kuasa 2 dengan satu lagi X campur delta X kan? Jadi X campur delta X kuasa 2 tadi dapat apa Safata? Sorry, terus padam. 2X. Ni. Yang ni yang kuasa 2 yang tadi Izzah buat tu dapat apa? X kuasa 2 campur apa? 2X. 2X delta X kan? Tengok balik yang kamu tulis. Okay. 2X delta X campur? Delta X kuasa 2. Delta X kuasa 2. Okey, yang ni yang akan darab dengan satu biji lagi. Boleh? Satu biji lagi X campur delta X. Boleh? Tadi kamu beritahu cikgu apa jadi dengan dia lah. Negatif 2X kuasa 3 bahagi dengan delta X. Ini kecil-kecil kertas ni kita tak muat. Okey. Ni lah. Kita tengok dah belah mana kan? Sebab kita besar je lagi. Okey. Okey. Kita tengok soalan tu. Okey. Jadi cuba Safata kembang ni dulu. Okey, yang ni. Apa yang jadi? 2 darab X kuasa darab 2. lagi. Okey. X kuasa 2 ni darab apa? Kita buat yang dalam kurungan besar ni dulu. X kuasa 2 kena darab 2X delta X. Ni darab Dini. Dini X kuasa 2 kena darab dengan 2 orang ni. Betul tak? Ni 2 biji pertama. Dia akan jadi 6 biji kat sini. Okay tak? Jadi X kuasa 2 darab dengan X dulu. Dapat apa? X kuasa 3. Okey. Lepas tu X kuasa 2 darab dengan delta X. Dapat apa? X kuasa 2 delta X. Jadi semua orang kena darab 2 orang ni. Sekarang ni 2X delta X darab X. Dapat apa? Dapat 2X kuasa 2 delta X. Okey. 2X delta X darab delta X. Dan 2X darab delta X kuasa 2. 2X delta X kuasa 2. Okey, sekarang ni delta X kuasa 2 darab dengan X. 2X. 2 delta X. Sabar. X delta X kuasa 2 darab X. Dia jadi X delta X kuasa 2 kan? Itu kan? Okey, lepas tu delta X kuasa 2 darab delta X jadi apa? Delta X kuasa 3. Delta X kuasa 3. Tolak 2X kuasa 3 kan? Okey. Mana kurungan cikgu? Sini kan? Tutup. Okey. Dengan delta X. Jadi siapa yang kita boleh kumpul tadi? Yang sama. Siapa yang sama? 2 orang ni sama tak? Sama tak 2 orang ni? Sama. Jadi dia jadi apa? Campur 2 orang. Apa jadi bila campur 2 orang? 3X kuasa 2. 3X kuasa 2 delta X. Okay. Delta. 2 orang ni sama? Sama. Jadi dia jadi apa? Tambah 3X darab delta X kuasa 2. Okey. Jadi belakang ni tak ada pasangan kan? Dia tulis balik. Tak. Tutup sebab tak darab 2 je lah. Tolak 2X kuasa 3 over delta X. Okey, sekarang ni kita nak darab masuk 2. Jadi siapa tu bagi tahu cikgu apa jadi bila semua orang tu darab 2? Dapat apa? 2X kuasa 3 campur 6X kuasa 2 delta X
campur 6x darab delta x kuasa 2 tambah 2 delta x kuasa 3. Okey. Tolak 2x kuasa 3 bahagi dengan delta x. Okey, siapa yang kita boleh hilangkan? Bahagi delta x. Lepas tu 2x kuasa 3 tu boleh tolak. Boleh buang. Okey. Ini hilang. Ini hilang. Yang ni tinggal apa-apa? Tinggal 1 kan dengan 6x delta x. 6x delta x. Yang ni tinggal 2 biji. Betul? Okey. Jadi bagi tahu cikgu last sekali delta y over delta x kan menjadi apa tu? 6x kuasa 2 tambah 6x darab delta x. Yang ni 6x delta x. Okey, cikgu lupa nak tulis. Okey, lepas tu campur. Lepas tu tambah 2 delta x kuasa 2. Okey. Yang Kuasa lain habis 2. dah kan? Okey. Jadi sekarang ni dy over dx kita adalah sama dengan had. Kita lihat dulu. Okey, had delta x menghampiri kosong delta y over delta x. Okey, jadi equation delta y over delta x kita yang ni kan. Jadi kita akan ganti kosong. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan tinggal apa? Tambah kosong. Okey. Tambah kosong kan. Jadi jawapan dia apa? Dy dx kita. 6x kuasa 2. 6x kuasa 2. Okey, pandai. Okey. Best kan? Okey. Okey. Jadi seterusnya. Okey. Nurin. Ya, cikgu. Setengah x kuasa 2 ni dia ada pecahan. Tak tahulah bila ada pecahan dia jadi susah ke senang. Cikgu rasa lebih kurang kan? Okey. Okey, sekarang ni apa koordinat kamu? Koordinat pertama x 1/2 x kuasa 2. Yang koordinat kedua x tambah delta x itu 1/2 dalam kurungan x tambah delta x tutup kurungan kuasa 2. Okey, betul lah. Besar kertas ni. Okey, jadi sekarang ni kita akan cari delta y over delta x kita. Jadi tingkat atas jadi apa? 1/2 kurungan x tambah delta x tutup kurungan kuasa 2 tolak 1/2 x kuasa 2. Per delta x. Okey, jadi yang ni kamu tahu kan? Jadi apa kembang? 1/2 dalam kurungan x kuasa 2 campur 2x delta x campur delta x kuasa 2. Tolak 1/2 x kuasa 2. Over delta x. Over delta x. Okey, jadi darab masuk 1/2 tu? Dia jadi 1/2 x kuasa 2 campur x delta x campur 1/2 delta x kuasa 2 tolak 1/2 x kuasa 2 per delta x. Okey. Dah. Lepas tu? Boleh potong 1/2 x kuasa 2 dengan bahagi delta x. Okey, hilang. Tinggal sebiji. Okey, apa jawapan delta y over delta x sama? X campur 1/2 delta x. Delta x. Oh, tak ada kurungan. Okey, jadi dy dx sama dengan apa? Dy dx sama dengan had delta x menghampiri kosong. So sama dengan x tambah 1/2 dalam kurungan kosong. Lepas tu jawapan dia sama dengan x dia. Betul. Jawapan dia x saja. Okay. Jadi kalau kita tengok balik. Sorry. Ini bukan dia punya kertas. Mana cikgu beli kertas. Itu teks. Jadi kalau 2 ni darab dengan 1/2 dia jadi 1 kan. Jadi betul lah jawapan kamu adalah x saja. Okay, Umairah last sekali. Umairah ada? Umairah, jangan takut. Okay. Y adalah sama dengan, ni soalan untuk kamu last lah. Y sama dengan 1/x.
Oh. Sudah. Apa kamu ni? Okey. Apa koordinat pertama kamu? X. Ha? Y dia apa? 1 per? 1 per X. Okey, apa koordinat kedua kita? S campur? Delta X. Okey, sebiji lagi. Y kita apa? Nanti je kat tempat S ni dengan X campur delta. Jadi dia apa? 1 Per? per X. Campur? Tenang. Okey. 1 per S campur delta S. Boleh? Macam tu je kan? Okey. Jadi cikgu label untuk kamu. Ini X1, Y1. Yang ni X2, Y2. Okey. Jadi kita nak cari keseluruhan perentas dulu. Delta Y over delta S. Sama dengan apa? Y2 tolak Y1. 1 per X tambah delta X. Tolak. Yang ni kena buat samakan penyebut kot. Merah. Sabar. Rasa tolak 1 S kan? 1 per S kan? Betul. Y2 tolak Y1 lah. Tingkat bawah dia apa? X tambah delta X. Tolak X. Jadi dia tinggal apa kat bawah tu? X campur delta X tolak S jadi apa? Jadi delta X. Okey, delta X saja. Okey, atas ni kena samakan penyebut. Siapa yang kena ubah nak bagi sama dua-dua orang? Dua-dua orang kena ubah. X tu. Dua-dua orang kena ubah kan? Maksudnya kita kena darab silang, betul tak? Muhairah. Yang sebelah ni kita kena darab dengan X. Yang belah sini kita kena darab atas bawah dengan X campur delta S, betul tak? Jadi tingkat bawah dia jadi X darab X campur delta S. Betul? Betul. Betul. Sebab kita kena darab silang sebab dua-dua berbeza. Jadi yang ni kena darab X atas bawah, jadi dia jadi apa? X per X kuasa 2 Campur? tambah delta X. Delta X tak boleh darab X. Oh, kena darab dia. X delta X. Gitu. Okey. Jadi yang belah sini darab dengan X campur delta S kan? Atas jadi apa? X tambah delta X. Bawah? Sama tak bawah dia? Sama lah. Jadi X kuasa 2 campur X delta S. Tak kembang pun tak apa cikgu rasa kan? Tapi cikgu dah kembang dah, biarlah. Okay. Okay, jadi kita akan satukan dua orang tu sebab sama dua orang. Jadi dia jadi apa tu? Jadi X tolak X tambah delta X Over per X2 tambah X delta X. Okay, per delta S. Okay, siapa kita boleh potong dulu? Ini 3 tingkat. Siapa hilang? Delta X. Jangan potong delta S dulu. Kita buang S dulu. X tolak X tu. S tolak S jadi apa? Jadi kosong. Jadi tingkat atas jadi apa? Tingkat atas daripada 3 tingkat ni. Atas sekali jadi apa? Delta X saja. Okay, jadi dia ada tingkat kedua. X kuasa 2 campur X delta S. Lepas tu dia ada tingkat ketiga. Delta S. Mana 3 tingkat nak jadi 2 tingkat? Tak tahu juga. Kita tukar, kita tulis lah. Jadi kalau kita tulis per ni dia bahagi kan? Kita tulis kat sini. Jadi maksudnya dia delta X over X squared campur X delta X bahagi delta S, betul? Jadi kalau bahagi pecahan, yang ni kita kena buat apa? Songsang. Boleh? Jadi kita kena songsang kan? Hilang tak delta S tu? Hilang. Okay. Ingatlah songsang tukar jadi darab. Jadi yang ni yang kita selalu buat kalau kita hadap pecahan. Ni potong kan? Potong. Jadi tinggal apa tu?
X kuasa 2. Dia ni duduk bawah lagi kan? Siapa duduk atas? Oh, phone dia bunyi. Siapa duduk atas? Ada apa kat atas? Satu. Jangan pergi naikkan tingkat bawah, naik atas suka-suka hati. Jadi dia duduk bawah, kita kekal dekat bawah. Okay, jadi ni data Y over data X kamu. Dia macam nak tulis dy dx sama dengan apa? Dengan tu. Satu. Had data S menghampiri kosong. Ini kena tulis lah Nina. Jadi ini adalah statement yang mengatakan dua-dua orang ni adalah sama. Boleh? Jadi 1 over siapa kita ganti dengan kosong? Siapa hilang? X. X yang hilang. Delta. Data S tu ganti dengan kosong. Okay. Jadi yang ni jadi X darab dengan kosong. Apa jawapan akhir dy dx itu sama dengan apa? 1/X kuasa 2. Okay, pandai. Itu jawapan dia. Jadi kalau kata kita ada 1/X, last sekali jawapan dia jadi 1/X kuasa 2. Cat. Macam ada satu kurang. Macam ada negatif yang kita tak bubuh. Betul tak? Sekejap lah. Cikgu tengok macam ada benda yang short. Yang ni macam ni kan? Sekejap. Cikgu rasa negatif ni efek dia ni kan? Okay. Macam tu Ni ada negatif kat sini Mairah. Nampak tak negatif ni? Kenapa kita bubuh? Sebab dia ada kurungan kan? Sini kan? Jadi kita samakan penyebut negatif ni akan efek dua orang ni. Jadi sini ada negatif lah. Jadi jawapan dia ada negatif. Negatif 1/X kuasa 2. Nampak? Tak nampak pun lagi nampak ke? Ni waktu kamu tukarkan yang ni jadi yang ni kan? Yang ni kan? Negatif ni kita kena masukkan kat dua-dua orang. Jadi dia jadi negatif X tolak delta S. Faham tak? Sini. Jadi sign tu kekal lah sampai hujung. Okay. Memang kita tengok equation dalam buku tu. Nanti next class cikgu akan ajar kamu versi yang simple lah. Jadi yang Umarah dapat 1/X kan. Jadi kalau kata kita nak beza kaedah kita yang biasa, kita naik atas jadi negatif 1. Jadi kita letak kuasa kat depan. Lepas tu kuasa kita tolak 1. Dia akan jadi negatif X tolak 2. Bila kita tulis balik yang negatif ni kat tempat yang sesuai, dia akan jadi negatif 1/X kuasa 2. Jadi yang tu cara dia yang satu lagi yang cikgu akan tunjuk kamu. Okay. Jadi kita dah habis dah latihan ni. Jadi cikgu bagi kamu homework sikit lah. Mana satu yang kita boleh bagi sebagai homework. Yang ni boleh. Yang ni susah sikit kan? Nampak tak? Jadi equation yang kamu deal dengan ni yang ketul kan? Jadi sekarang ni dia banyak ketul. Jadi bila dia banyak ketul dia jadi susah. Jadi ini Y lah. Cuba kamu cikgu tulis di dalam bentuk equation. X dengan 2X kuasa 2 tolak X campur 7. Kan? Betul. Satu lagi X campur delta S. Dan 2X campur delta X kuasa 2 tolak X campur delta X. Ya. Tambah 7. Okay, Y dia jadi panjang lah. Jadi cikgu nak kamu buat ni lah sebagai homework. 2 orang je lah. Sebab cikgu tengok dua-dua ni susah kan. Kamu try lah. Jadi nombor 2 dengan nombor ni homework. Okay. Jadi dia dalam satu ungkapan yang panjang, tengok kamu berjaya tak. Jadi kamu boleh test. Kamu boleh tengok jawapan belakang lah. Tengok kalau kata lari jauh tu maknanya kamu ada salah kembang lah. Kamu boleh check jawapan. Lepas tu tengok. Lepas tu cikgu rasa yang ni ulangan ni kan. Jadi kita sama kalau kamu sempat kamu boleh try lah. Jadi kalau sempat kamu boleh try. Kita akan masuk yang ni cikgu rasa minggu depan mungkin kelas off kot. Sebab cikgu nak kena persiapkan sekolah. Jadi kalau kelas off tu kita akan jumpa ni untuk kelas pertama kita lah. Okay. Jadi yang ni kalau boleh insya-Allah kita akan buat secara face to face yang bawah ni. Okay. Alright. Ada soalan tak? Boleh faham Jadi homework Jadi kalau tak reti tanya cikgu macam mana nak buat.
Jadi pakai cara yang cikgu ajar kat kamu lah. Sama je. Nah, okey. Jadi kalau tak ada soalan, dah pukul 12 suku dah. Tak ada? Ada soalan? Saya nak tanya. Ha?